Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kembali pelajaran kita bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, untuk kelas pagi ni, cikgu nak guide ataupun pandu awak untuk menulis nota. Cikgu rasa sebelum kita selesaikan modul bab 6 ni, saya rasa elok saya pandu awak, bimbing awak macam mana nak menulis nota supaya awak lagi faham sebelum awak melengkapkan modul. Okey, contohnya saya dah tulis kat sini. Okey. Awak boleh tengok dekat dalam skrin ni. Sokongan pada haiwan. Okey. Kat sini cikgu buatkan rangka nota awak. Okey. Rangka dalam. Okey, contohnya ya. Okey, rangka dalam. Okey, awak tulis ni rangka dalam. Untuk semua vertebrata dan manusia. Okey, untuk semua vertebrata dan manusia. Okey, tak ada apa-apa. Terbina daripada apa? Okey, terbina daripada apa? Yang ni awak kena isi sendirilah. Terbina daripada apa? Tengok sini lah. Terbina daripada tulang ataupun rawan. So isi dekat dalam nota ni, terbina daripada apa? Fungsi. Fungsi kat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fungsi. So kat sini. Fungsi dia yang kata ada 4 tu, yang pertama sekali untuk menyokong berat badan. 1. Melindungi organ dalaman. 2. Mengekalkan bentuk badan. 3. Dan yang keempat, menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan badan. So ada 4. Saya nak awak buat dalam bentuk nombor. So isikan kat sini lah. Nah. Isikan 1, 2, 3, 4. Contoh haiwan kat sini awak isikan. Contoh haiwan ni awak boleh tengok kat sini, isikanlah. Katak boleh, kucing boleh. Kucing, katak, buaya, helang, ikan. Awak senaraikan. Ya? Yang dalam gambar ni, kat dalam gambar ni. Okey, selesai yang tu. Rangka luar pula. Rangka luar untuk semua invertebrata. Okey, settle. Terbina daripada apa? Rangka luar terbina daripada lapisan keras kitin berlilin ataupun cengkerang. So, ambil perkataan ni, masukkan dalam nota. Fungsi ada 1, 2, 3, 4. Fungsi dia berfungsi untuk menyokong berat badan. 1. Mengekalkan bentuk badan. 2. Melindungi organ dalaman haiwan. 3. Merupakan tapak bagi pelekatan otot. 4. So, pindahkan ke dalam nota tu. Contoh haiwan tengok dalam gambar tu apa dia? Laba-laba, udang, kalajengking, ketam. Salin balik, masuk dalam nota. Okey, yang seterusnya rangka hidrostatik untuk invertebrata berbadan lembut. Terbina daripada apa? Terbina daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang diisi dengan bendali. Okey, dia terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. Contohnya macam ni lah. Ni. Yang ni dinding berotot. Dalam ni ada rongga badan yang ada bendali. Macam tu lah. Ya. Okey. Terbina daripada, ni dah boleh isi. Fungsi dia ada 2. Fungsi dia mengekalkan dan mengawal bentuk badan. 1. Yang kedua, memainkan peranan dalam pergerakan. So 2. So dia punya fungsi dah ada 2.
Contoh haiwan. Contoh haiwan. Tapak Sulaiman, obor-obor, cacing tanah, lintah. So, untuk ini awak dah lengkap nota untuk yang ni lah. Okey. Tapi sebelum tu saya nak pesan, sebelum nak mulakan nota, tulislah tajuk. Tulis tajuk. Tajuk apa dia? Tajuk apa? Kemudian tarikh dan hari. Kena tulis dah ni. Tajuk, tarikh, hari. So, dah siap nota ni. Lagi cantik, kalau boleh awak gunalah pen yang berwarna-warni. Jadi, nampak lagi cantik, lagi menarik untuk awak baca. Saya sarankan buat macam yang cikgu suruh ni. Tak nak buat pattern lain. Buat macam ni. Okey, jelas? Ambil maklumat daripada buku teks tu, salin balik. Tulis dalam buku. Panjang. Kemudian, satu lagi, kita nak tengok lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan. Okey. Lengkung pertumbuhan ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu bentuk sigmoid. Satu bentuk tangga. Ada dua jenis. Bentuk sigmoid untuk haiwan yang berangka dalam. Okey. Kemudian saya nak awak lukiskan graf. Okey. Graf ni macam mana? Graf yang macam ni. Ni. Graf yang macam ni. Lukis. Paksi ni apa? Paksi ni apa? Tulis ni semua ni. Lukis macam ni. Saya nak macam ni. Buat kat sini. Lukislah. Ya. Kemudian, lengkung pertumbuhan yang kedua adalah berbentuk tangga. Berbentuk tangga ni biasanya untuk haiwan yang berangka luar. Okey. Yang ni pun saya dah tuliskan untuk awak. Bentuk tangga. Sebab kenapa bentuk tangga? Sebab bentuk tangga. Sebab kenapa bentuk tangga? Pertumbuhan dihalang oleh rangka luar yang keras. Pertumbuhan dihalang oleh rangka luar yang keras. Jadi sebab itulah dia bentuk tangga. Oleh itu, haiwan perlu. Saya ulang banyak kali ni. Tanggalkan rangka luar banyak kali. Jadi proses nak tanggalkan rangka luar banyak kali tu nama dia eklisis. Proses nak salin rangka luar yang 6 kali, 7 kali, 8 kali tu eklisis. Okey. Okey, yang ni dah tulis. Ni pun dah tulis. Kemudian kalau ada ruang kat dalam nota awak tu, saya nak awak lukiskan graf. Ni graf ni. Graf ni awak refer buku teks, muka surat. Ni. Saya nak awak lukiskan benda ni. Lukiskan graf ni. Lukis balik. Salin balik. Lukis. Ni panjang badan, dewasa, 1 sampai peringkat 5, peringkat nimfa. Semua-semua ni salin balik. Buat kat mana? Buat kat dalam nota. Buatlah kat tepi ni kalau ada ruang. Kalau ada ruang, awak lukislah kat sini. Lukis. Okey. So, yang seterusnya proses eklisis. Proses eklisis ni, okay, macam mana nak berlakunya proses eklisis? Okay, yang pertama, haiwan perlu sedut udara. Sedut udara. Dia akan sedut udara. Bila dia sedut udara, yang kedua badan dia akan jadi mengembang. Bila badan dia mengembang, rangka luar yang lama tu akan pecah. Okey. Yang keempat, pada masa yang sama, rangka dalam, rangka baru yang masih lagi lembut ada kat bawah. Dibina di bawah rangka luar. Okey. Maksudnya sebelum dia nak pecahkan rangka luar dia,
dia dah standby rangka yang baru, tapi yang masih lembut kat dalam tu. Okey. Yang kelima, bila rangka luar dah pecah, dia akan membesar dengan sangat cepat. Pertumbuhan berlaku dengan pesat. Pertumbuhan berlaku dengan pesat sebelum rangka baru yang masih lembut tadi mengeras semula. Okey, saya ulang. Haiwan akan menyedut udara. Kenapa dia sedut udara? Sebab dia nak kembangkan badan dia. Yang ketiga, bila dia kembang, rangka luar dia akan pecah. Tapi, nombor 4, rangka baru yang masih lagi lembut dibina di bawah rangka luar. Maksudnya sebelum dia nak pecahkan rangka luar dia, dia dah siap-siap buat rangka baru kat bawah tu. Tapi rangka baru tu masih lagi lembut. Sebaik saja rangka luar tadi pecah, badan dia akan membesar, pertumbuhan berlaku dengan pesat. Sebelum rangka baru yang masih lagi lembut itu menjadi keras. Saya harap awak faham dengan penerangan saya ni. So, tolong minta buat nota macam ni. Buat nota macam ni. Okay? Ada pen warna-warni. Dan jangan lupa lukiskan graf. Graf macam ni saya nak. Labelkan. Okay. Okay. Kemudian kita tengok menghubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, yang ini pun saya dah ringkaskan. Okey, ringkaskan macam ni. Okey, pergerakan cacing tanah. Okey, pergerakan macam mana kita nak tengok pergerakan cacing tanah? Maksudnya pergerakan cacing tanah ni, ni. Saya dah ringkaskan dalam bentuk nota. Kita buat bentuk nota. Okey, menghubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan cacing tanah. Okey, cacing tanah. Cacing tanah. Cacing tanah adalah contoh haiwan yang ada rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik ni badan dia berisi bendalir. Okey. Seterusnya, cacing tanah bergerak dengan bantuan kereta. Satu, kereta. Yang kedua, otot. Otot apa? Tengok kat dalam buku teks. Otot apa? Otot lingkar dan otot membujur. Otot lingkar dan otot membujur. So, tulislah kat sini. Otot apa? Dan otot lingkar dan otot membujur ni bertindak secara berantagonis. Antagonis tu maksudnya apa? Antagonis tu maksud dia apa? Cari kat sini. Antagonis maksudnya bertindak secara berlawanan. Berlawanan tu maksudnya apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur. Dan sebaliknya. Nak tulis macam mana? Saya ulang lagi sekali. Otot bertindak secara berantagonis. So, tulis kat sini. Tulis antagonis tu maksudnya berlawanan. Tulis kat atas sini hati ni. Buat kurungan ni. Tulis. Antagonis tu maksudnya berlawanan. Titik. Berlawanan tu maksudnya apabila satu otot mengecut, contoh, saya tulis, saya cakap banyak-banyak ni awak tak faham. Okay, macam ni lah. Macam ni. Awak tulislah ni, antagonis ni maksudnya berlawanan. Okay. Antagonis atau berbuat strok berlawanan. Sekejap. Okay. Tulis semula. Berlawanan. Kita nampak situ kan. Okay. Contoh. Bila otot
membujur, mengendur, otot lingkar akan mengecut dan sebaliknya. Macam itulah. Itulah yang dimaksudkan dengan berantagonis, berlawanan. Bila otot membujur tu mengendur, otot lingkar pula akan mengecut dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya bila otot bujur mengendur, mengecut, otot lingkar pula akan mengendur. Faham ya? Tu. Okey, habis saya ni. Okay, kita tengok seterusnya. Untuk bergerak, cacing tanah perlu buat apa? Untuk cacing tanah tu nak bergerak ke depan, dia kena panjang dan dia kena panjang dan pendekkan badan dia berulang kali. Sekejap dia panjang, sekejap dia pendek. Sekejap dia panjang, sekejap dia pendek. Sekejap dia panjang, dia pendek. Okey, yang pertama, cacing tanah perlu pendek dan tebalkan badan dia. Masa badan dia tengah pendek dan tebal, kita sedang buat apa? Kita sedang buat apa? Otot membujur sedang buat apa? Untuk lingkar sedang buat apa? Kita tengok sini. Ni tulis kat sini. Saya nak tulis jawapan kat sini ni. Tulis kat sini ni. Tulis kat sini. Tulis kat tepi ni. Tulislah kat tepi ni, ada ruang kan. Okay, kereta. Kita tengok kereta. Jawapannya ada di sini ya. Masa dia nak pendekkan dan tebalkan badan dia. Okey, masa dia nak pendek dan tebalkan badan dia, kereta akan mencengkam tanah. So, tulislah kat sini. Tulis kat sini. Kereta cengkam tanah. Tulis itu. Sekejap ya. Kereta akan mencengkam tanah. Otot membujur. Otot membujur buat apa? Otot membujur mengecut. Tengok sini. Otot membujur akan mengecut. Otot lingkar akan mengendur. So, tulislah dekat sini. Kereta cengkam tanah. Otot membujur. Tadi tu buat apa? Otot lingkar buat apa? So, awak kena isikan sendiri. Saya tak tulis kat awak kat sini. Saya nak awak tulis sendiri. Okey. Lepas dia dah pendek dan tebalkan badan dia, dia akan panjang dan nipiskan badan dia pula. Masa dia panjang dan nipiskan badan dia, kereta buat apa? Tengok kat sini. Kereta akan, dia akan panjang dan nipiskan badan dia kan? So, kereta dia buat apa? Kereta akan melepaskan cengkaman. Kereta tu macam, inilah bulu-bulu halus ni. Dia macam cangkuk. Dia akan lepaskan cengkaman. Tulis kat tepi tu, kereta lepaskan cengkaman. Lepas tu, otot buat apa? Otot lingkar mengecut. Otot bujur mengendur. So, tulis kat sini. Otot lingkar buat apa? Otot bujur buat apa? Kereta buat apa? Saya harap awak faham kot. Ya? Start semua nota tu saya tulis kat dalam skrin ni. Saya tak tulis semua sebab saya tinggalkan sikit ruang untuk awak cari jawapan. Ni semua tanda soal ni. Ni semua tanda soal. Tulislah kat tepi dia. Jelas Ini. Okey. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang seterusnya.